Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga sihat-sihat belaka hendaknya. Sebelum saya memulakan bicara, ada baiknya jika serba sedikit tentang diri saya dikenali semua. Nur Najihah binti Hasbullah nama diberi, mempunyai azam dan cita yang penuh tersemat di hati, menulis dan membaca menjadi hobi. Beradanya saya di sini dengan membawa nama Sekolah Menengah Kebangsaan Tambun, Ipoh, Perak dengan kod sekolah AEA 2066 ingin menyampaikan kepada anda semua ulasan tentang sebuah karya yang bertajuk Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Karya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang diterbitkan pada tahun 1938 ini sememangnya perlu dikenang sepanjang zaman. Buku yang mengandungi 283 halaman yang dipenuhi tinta bermadah ini merupakan hasil nukilan Hamka atau nama sebenarnya Haji Abdul Malik Karim Abdullah, nama yang tidak asing lagi dalam dunia kesusasteraan. Bermula dari cetakan pertamanya pada tahun 1938, buku ini kini telah mencapai cetakan ke-12 iaitu pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan kehebatan karya yang sudah hampir seabad lamanya ini. Buku ini menceritakan tentang kisah hidup Zainuddin, seorang pemuda yang terusir dari kampung halamannya hanya kerana keturunannya yang tiada tentu. Semasa di kampung halamannya, Zainuddin telah bertemu dengan Hayati, seorang gadis sunti yang kecantikan dan adab sopannya tinggi tidak terperi. Selepas pertemuan pertama mereka, kedua-dua insan yang dilamun cinta ini telah berbalas surat menyatakan perasaan mereka dan berjanji setia. Namun, apakan daya, takdir dilihat seakan-akan tidak menyebelahi mereka. Hayati dipaksa berkahwin dengan orang lain, manakala Zainuddin pula diusir keluar dari tempat asalnya. Zainuddin yang masih berpegang teguh akan cintanya terhadap Hayati, akhirnya terpaksa makan hati berkuahkan air mata apabila dia menerima surat daripada Hayati yang menyatakan bahawa perkahwinannya dengan Aziz, seorang pemuda kaya raya dari Padang Panjang, bukanlah suatu paksaan. Bahkan Hayati sendiri yang memilih untuk mengahwini Aziz sebagai pasangan hidupnya. Dengan hati yang hancur berkecai seribu, Zainuddin pun pergi berhijrah ke Jakarta dan akhirnya berjaya menempah nama dalam dunia kesenian. Akhirnya, Hayati pula yang sengsara kerana terpaksa berhadapan dengan suaminya yang panas baran dan sedang menghadapi situasi muflis. Pada suatu hari, Aziz bertindak mempertemukan semula Hayati dengan Zainuddin. Namun pada waktu itu, hati Zainuddin telah pun beralih arah. Segala pujuk rayu Hayati tidak diindahkan kerana kesakitan yang masih berbekas sejak beberapa tahun dahulu. Setelah mendalami hasil karya ini, dapat saya simpulkan bahawa buku ini sememangnya telah memberi 1001 pengajaran buat diri saya. Iktibar utama yang saya perolehi adalah kita haruslah sentiasa bersikap memaafkan orang lain kerana dendam tidak akan membawa kepada kebaikan. Hal ini jelas digambarkan melalui pengakhiran cerita ini, di mana Zainuddin yang bertindak menghantar Hayati pulang ke kampung halamannya dengan menaiki kapal Van der Wijk, akhirnya diselubungi kesal sejurus dia mengetahui tentang tragedi yang terjadi di atas kapal itu. Meskipun mereka sempat bertemu di hospital, namun pertemuan mereka itu seketika cuma.
Peristiwa ini sangat meruntun hati, sekaligus menyebabkan air mata saya laju mengalir jatuh dari pipi sewaktu membaca buku ini. Selain itu, kita juga harus sentiasa berjuang dan tidak berputus asa dalam mencapai cita-cita. Sebagaimana Zainuddin teguh mengorak langkah dalam mencapai impiannya untuk menjadi seorang penulis. Nampaknya sampai di sini sahaja ulasan buku saya pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.